Kita mula buat So, semalam pernah cerita sikit. So, gambar raja pokok kita sepatutnya terdiri daripada Bahari, dia dipilih, tak dipilih. Lepas tu Devi, dipilih, tak dipilih. Dipilih, tak dipilih. Pilih, tak dipilih. So, soalan kata Bahari dipilih jadi pengawas, kepalang kalian dia ialah 3/7. Tapi dia tak bagi kita tak pilih punya. Tapi kamu kena faham lah, kalau dia dipilih dengan tak pilih, dua cabang aja kan, jumlah dia mesti satu. So kalau atas 3/7, bawah jumlah dia 4/7. Kemudian Devi pun samalah, kepalang kalian dipilih 4/5. So kalau tak dipilih, jumlah mesti satu. 1/5. 1/5. Ini ya, 4/5, 1/5. So, kalau yang pertama ini maksudnya Bahari pun dipilih, Devi pun dipilih. Kalau ini Bahari saja dipilih. Kalau ini Devi saja dipilih. Kalau ini dua-dua tak dipilih lah. Okay. So, soalan pertama, tidak seorang daripada mereka akan dipilih sebagai pengawas. So, 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? Tidak seorang daripada mereka akan dipilih sebagai pengawas. 2 dan 3. 4. 4. Tidak seorang daripada mereka, maksudnya tak ada orang dipilih. Okay. So, jawapan sepatutnya yang keempat punya lah. Okay. So, itulah yang kita dapat 4/7, 1/5. Itu untuk soalan A. Boleh ya? Okay, soalan B, hanya seorang saja dipilih. So, maksudnya 2 dengan 3. 2 dengan 3. 2 ialah inilah, 2 ialah ini, 3 ialah ini. Okay. So, nombor 2 ialah nombor apa? Apa nombor dia? 3/7. 3/7 dan 1/5. Itu nombor 2. Nombor 3? 4/7, 4/5. So, kamu jumlahkan ini untuk jawapan B. Boleh? Cik Hazwan tanya apa jawapan nombor 6? Nombor 6. Saya tak ingat nanti ya. Latihan 3 nombor 61/72. Ya. Ya. Okay, kita balik kepada soalan 3. Ada apa lagi nak tanya tentang soalan 3? Tak ada, teacher. So, kita pergi kepada soalan 5. Nombor 4 boleh? Nombor 4 pun belum. Okay, kita. Okay, nombor 4. Kepalang kalian untuk Raihan, Misha dan Amira layak masuk peringkat akhir dalam satu pertandingan sudoku. Peringkat sekolah ialah 1/2, 4/5, 5/8. Okay, so soalan saya, macam mana kita nak lukis gambar raja pokok ni? Dia biasanya dua kamu akan fikir. Satu ialah kamu akan tulis Raihan di atas, Misha, Amila, maka ini layak masuk, tak layak masuk. Satu lagi kemungkinan yang kamu fikir ialah, yang kamu mungkin fikir ialah Raihan, Amira, Raihan, Michelle, Amira. Lepas tu, apa dia pula? Saya pun tak tahu. Dia biasanya cara kamu fikir dua ini aja. Mana satu? Yang pertama. Ya, yang warna hitam ni. Sebab yang kedua ini, lepas awak buat ni, Raihan, Michelle, Amira, lepas tu kedua kita sudah tak boleh lukis lah. Tak boleh buat lah. So, yang betul ialah yang warna hitam punya. So, sepatutnya macam inilah. Kalau cikgu cakap sampai sini saja, yang seterusnya boleh buat. Tadi siapa yang tanya saya itu? Di mana? Dia punya 1/2, 4/5, 5/8 tetap lah.
Tetap. Maksudnya ya. Ini kalau kepalang kalian dia layak masuk 1/2 ni, maksudnya memang tetap sentiasa punya. Okay, so maksudnya untuk Raihan 1/2, 1/2. Sebenarnya dia sekali pilih aja. Sebab lepas itu kita bukan tengok Raihan lah, kita tengok Michelle lah. Michelle 4/5, 1/5. 4/5, 1/5. Okay. Lepas itu siapa lagi? Amira 5/8, 3/8. 5/8, 3/8, 5/8, 3/8, 5/8. Soalan ni sebenarnya sangat mirip kepada soalan 3 tadi. Hanya tadi 2 orang, sekarang 3 orang. Boleh ya? So lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemungkinan yang ada. Yang pertama maksudnya apa? Semua dipilih. Raihan, Amira, Michelle, Amira, semua dipilih. Kalau kedua Amira tak dipilih, Michelle dipilih, Raihan dipilih. Kalau ketiga Amira dipilih, Michelle tak dipilih, Raihan dipilih. Yang keempat Amira tak dipilih, Michelle tak dipilih, Raihan dipilih. Sebenarnya lebih senang kita tengok dari belakang ke depan. Sebab kita susah nak tengok perjalanan dia. Okay? So yang kelima, Amira dipilih, Michelle dipilih, Raihan tak dipilih. Yang keenam, Amira tak dipilih, Michelle dipilih, Raihan tak dipilih. Nombor 7, Amira, tak adalah. 8, semua tak dipilih. So soalan A, hanya seorang layak masuk peringkat akhir. Seorang saja layak. Yang mana? 3 ada 2 orang layak masuk. Nombor 4 dan 6 6. dengan 7. 6, 7. Siapa tak faham kenapa 4, 6, 7? Sebab tadi tengah ada ha tu. Apa masalahnya? Okey ha? So maksudnya yang keempat punya inilah yang awak akan tulis. Keenam punya inilah yang awak akan tulis. Ketujuh punya inilah yang awak akan tulis. So awak pun buatlah. So yang pertama punya keempat punya 1/2, 1/5, 3/8. Okey, yang keenam punya 1/2 atas 4/5, 3/8. Tambah lagi yang ketujuh 1/2, 1/5, 5/8. Boleh ya? B, semua layak masuk. Semua layak. RMA. Yang pertama saja. So 3 nombor ini kamu darab lah. Oh, maksudnya yang teacher buat betul pangkal tu untuk Raihan betul pangkal, M betul pangkal, A betul pangkal lah. Yang right dan pangkal tu. Okey, maksudnya untuk pertama ini maksud saya, okey, Raihan. Cabang pertama, Raihan layak masuk peringkat akhir. Cabang kedua layak pula. Raihan tak layak masuk peringkat akhir. Boleh. Lepas tu bila kumpulan kedua ini, cikgu tengah bincang Michelle. Okay? So cabang pertama Michelle layak masuk, cabang kedua Michelle tak layak masuk. Okay? Dan benda ni kena repeat 2 kali sebab saya kena fikir kalau Raihan masuk, Michelle tak masuk. Kalau Raihan tak masuk, Michelle masuk. So benda ni cikgu kena sambung-sambung lah. So bila sampai Amira, cikgu kena buat sampai 4 kali lah. Oh, okay teacher. Ya. Dia sebenarnya sama macam soalan 3. Hanya soalan 3 sampai Amira ini berhentilah, dia tak ada yang ketiga. Okay ya. Lepas tu kita pergi kepada soalan 5. Okay. Sementara kita nak buat. Ada berapa cabang, kemudian apa yang diwakili oleh setiap itu, setiap generasi ini. Ada berapa generasi dulu? 2. Generasi pertama ialah B. Muka 3 ke? berlawan dengan B lah. Boleh. Pasukan A berlawan dengan pasukan B.
Kemungkinan dia okay, kita kena buat keputusan dulu. You nak tengok A ke nak tengok B? Tengok B. Okay. Maksud saya, cikgu akan tulis sini menang. Tapi yang maksud saya menang ini siapa menang? A. A. Okay. Kita Jadi kenapa ada 2 generasi je? berapa pasukan tengah main? A akan bertanding dengan pasukan B dan pasukan C. So yang kedua ini siapa lawan dengan siapa? Yang menang tu lawan dengan C. Bukan. Kalau ikut ini, pasukan A akan bertanding dengan pasukan B dan pasukan C dalam satu pertandingan sepak takraw. Maksudnya sekarang ada berapa geng? Pertama ialah pasukan A main dengan pasukan B. Yang kedua, A dengan C. Ha? A dengan C. A dengan C. Di sini kita tak ceritakan B bertanding dengan C. Walaupun cikgu kata kenapa B tak bertanding dengan C kan? Tapi ayat dia macam ini, maksudnya kita tak pincang B lawan dengan C. Mungkin A lah ketua dia. Orang yang buat soalan ini ataupun orang yang buat kajian ini, dia ialah mungkin pengurus pasukan A kot. Dia nak tengok kepala kalian pasukan dia menang. So dia salah yang geng yang tak melibatkan pasukan dia. Mungkin lah. Boleh ya? So, yang cikgu itu sebabnya pun eloknya kamu pilih, sebab kalau kamu tengok kedua-dua geng ini, pasukan A tiap-tiap kali ada main. So, lebih senang kamu tetapkan yang awak maksud menang tu ialah A menang. Kalau tidak susah dan di otak kita nak pusing. Lagipun soalan lepas ni pun tanya, A menang. So, semua cikgu masuk di sini ialah A menang, A kalah, A menang, A kalah. Boleh cikgu malam? Teacher, Ain mana? Kejap. Ada orang request masuk. Oh ya, sorry tak dengar bunyi. Tak ada pun? Saya tak nak keluar. Ramailah. Ada lagi? Tak ada. Adalah saya tak dengar bunyi, selalu ada BBB tu. Okay. Okay. So maksudnya, yang menang ini ialah waktu pasukan A bertanding dengan pasukan B dan pasukan A menang. Tapi M di sini pula maksudnya lain, ialah waktu pasukan A bertanding dengan pasukan C dan pasukan A menang. Boleh ya? So ikut soalan ni, kepala kalian pasukan A menang B ialah 1/3. So ini ialah 1/3. Yang 2/5 punya ialah pasukan A menang pasukan C. So ini 2/5. So kalau atas ini 1/3, bawah ini jumlah mesti 1. 2/3. 2/3. Okay. Atas sini 2/5, bawah mesti 3/5. 3/5. So bila kita pergi ke bawah ini, dia masih cerita pasukan A berlawan dengan pasukan C. So kepala kalian masih samalah 2/5, 3/5. Boleh? So kita semua ada 4 kemungkinan di sini. Kalau kamu tengok, ini maksudnya dia menang 2 kali. Ini dia menang waktu bertanding dengan pasukan B, tapi kalah bila waktu bertanding dengan pasukan C. Yang ini kalah bila bertanding dengan pasukan B, tapi menang bila bertanding dengan pasukan C. Kalau ini, dua-dua dia kalah. So soalan sekarang ialah cari kepala kalian bahawa pasukan A menang sekurang-kurangnya salah satu pasukan. So kita akan pilih sekurang-kurangnya salah satu pasukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kalau kamu tengok yang kita pilih 3, satu saja kita tak ambil kan. So terpulang kepada kamu kamu boleh cari 3 ini, lepas tu kamu jumlahkan ataupun kamu ambil yang terakhir itu kemudian 1 tolak. Either one lah. Nanti pasukan A tu bubur X lah.
Pasukan A itu pupuk Sebab nak cari ke barang kali pasukan A kan? pasukan A menang. Maksudnya katakan kamu nak pakai teknik tambah kan nak pakai teknik tolak. Tak tahu. Terpulang. So, kamu nak cikgu jumlahkan yang tiga ini ke kamu nak cikgu cari yang akhir bawah itu lepas tu saya tolak? Mana satu awak buat? Saya buat tolak. Buat tolak. Kalau buat tolak maksudnya kita bukan ambil yang warna hijau punya, kita ambil bawah punya. Bawah punya maksudnya sini. Okey, sini. So, cikgu akan kira 2/3, 3/5. Tapi ini sebenarnya ialah benda yang saya tak nak. So, saya akan buat satu tolak. So, inilah penyelesaian dia. Dapatlah jawapan dia. Okay, jawapan dia 3/5. 3/5. Betul kan? 3/5. Boleh juga kamu pakai atas lah. Kalau atas maksudnya kamu buat 1/3 kali 2/5. Yang ini ialah 1/3 kali 3/5. Yang ini 2/3 kali 2/5. Lepas tu kamu tambah. Jawapan juga ialah 3/5. Itu suka hati kamu lah. Apa maksud awak nak letak XX tu? Simbol cikgu tulis MK ke, cikgu buat tik ke, pangkat tu sebenarnya tak kisah. Janji awak sendiri faham. Kamu kena ingat gambar raja pokok macam mana cantik pun tidak ada markah. So lukis gambar raja pokok yang pendirinya sendiri faham mencukupi. Maka akan diberi bila cikgu tengok bahagian ini. Dan jawapan kamu. Ataupun ini dan jawapan kamu. Cikgu sebenarnya tak akan tengok gambar raja pokok kamu. Tapi gambar raja pokok menolong kita fikirkan pecahan ini dengan senang. Ya? Ada apa lagi nak tanya soalan 5? Tak ada. Okey, kita tengok soalan 6. Sebenarnya soalan 5 dengan 6 lebih kurang sama je. Hanya ini dia lagi banyak lah. So sekarang siapa bertanding dengan siapa ni? D bertanding dengan EFG. So maksudnya kita ada yang pertama ialah Li lawan dengan E. Lepas tu kita ada Li lawan dengan F. Lepas tu kita ada Li lawan dengan G. So sebenarnya soalan 5 dan 6 bagi saya sama je. Hanya bezanya dia melibatkan lebih satu orang. Lebih satu game lah. So maksudnya nanti sekali lagi lah. So kalau kamu tengok dalam ketiga-tiga pertandingan yang ada main Li aja. So lebih baik kita concentrate Li lah sebagai orang yang kita nak tengok. Okay? Li menang, Li kalah. Li menang, Li kalah. Cikgu cakap sampai sini, lepas tu boleh buat sendiri. Nanti ambil yang tiga-tiga kalah. Satu tolak. Okey, nanti dia nak apa? Dia nak sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, tak apa. Kita kejap isikan nombor dulu. So, Li lawan dengan E menang 5/6. So, ini 5/6 bawah? 1/6. Okey, 1/6 ya. Okey, Li lawan dengan F menang 3/4 bawah? 2/3. Ha? Apa Jumlah ni? mesti 1. 1/4. Oh, satu. 1/4. Oh, kamu pergi ke belakang sudah. 1/4. Okey. So lepas tu Li lawan dengan G menang 2/3 kalah 1/3. 1/3. Semua inilah ya. Okey. 3, 1/3, 2/3, 1/3. Okey. So kalau kamu tengok ini Li menang berapa kali ya yang pertama ini? 3-3 dia menang. 3-3 dia menang 3 kali menang Kalau ini 2. 2 kali menang Ini 2. ini 1 kali menang, hanya menang I aja kan. Okey, yang kelima ni 2. 2. Yang ini 1. 1 kali 1 kali. Dia menang F saja. Boleh ya? Yang ini
Satu. Satu kali juga menang G. Yang ini Tak Ada sama. tak menang langsung. Okay, so minat sekarang ialah Lee akan menang sekurang-kurangnya 2 orang pemain. So yang kita akan ambil Nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3, nombor 5. nombor 5. Dia sekurang-kurangnya 2 orang. Nombor 1 pun boleh. Oh, guna simbol. Sekurang-kurangnya 2 orang. Maksudnya 2 orang, 3 orang tangkap atas lah. Tapi dia baru bertanding 3 kali. So 3 orang je lah, tak ada 4 orang. Lepas tu boleh buat sendiri. Boleh teacher. Okay ya. So bagi saya yang pentingnya kamu boleh lukis gambar raja pokok dengan betul. Lepas tu boleh pilih jawapan. Kira yang ke akhir itu tak ada masalah lah. Tambah semua ke teacher? Boleh ya? Tambah keempat inilah. Boleh, boleh. Maksudnya setiap satu ini ada 3 kamu kena kira. Yang pertama ini ialah 5/6, 3/4, 2/3. Ini pun ada 3. Ini pun ada 3. Ini pun ada 3. Lepas tu kamu jumlahkan. Boleh ya? Boleh. Okay. Cikgu pergi kepada soalan 7. Soalan 7 yang lain sikit, tapi soalan 7 lah yang berlaku dalam kehidupan sebenar. Kalau siapa ada tengok permainan badminton punya. Dia banyak game main dalam, bukan satu set punya kan. Dia main, biasa khasnya yang kalau tenis lagi banyak set, kalau tak silap saya, badminton lagi banyak. Badminton pingpong lagi banyak kan. Okay. Rashid dan Rudy bersaing dalam satu perlawanan badminton. Perlawanan tersebut akan berakhir apabila salah seorang pemain memenangi 2 set. Maksudnya, dalam satu perlawanan, mereka akan main berapa kali? 2. Tak, sini bukan 2 kali. Dia kata, dia akan berakhir kalau salah seorang pemain menang 2 kali. So lebih daripada 2. Selagi tak ada orang menang 2 kali, game tak boleh tak boleh berhenti. So tak tahu berapa set lah. Tak tahu berapa set. Tapi kalau siapa biasa dengan game permainan badminton tu, dia tahu ada berapa set. 3. Maksimum 3 set aja. Sebab macam mana 3 set, mesti sudah ada pemenang dia. Betul tak? Tapi kalau kita tak tahu daripada gambar raja pokok pun, dia akan tolong kita sampai bila kita nak berhenti. Okay ya? So, seorang tanya, cari kepalang kalian perlawanan tu akan berakhir dengan hanya 2 set. So, kita kena lukislah. Okay. So, 2 orang main kan? Tiap set ialah 2 orang ini main. Okay. Satu Rashid, satu Rudy. Dua-dua A pula ya. Okay. Cikgu pakai huruf kedua mereka. Rashid, Rudy. Kalau pakai A nanti tak tahu siapa. So, maksud saya ini dalam set pertama ini, okay, atas ialah Rashid menang. Bawah ialah Rudy menang. Boleh? Boleh. Dan dia Rashid menang ialah 3/5. So maksudnya Rudy menang 2/5. 2/5. Okey, setiap perlawanan kecuali soalan itu ada cerita tentang seri Kalau kita biasanya kita dua cabang aja, menang kalah. Okey, kita tidak bincang keputusan kalau mereka seri. Kalau perlawanan itu ialah ada perlawanan jenis yang boleh seri punya kan, soalan mesti sebut. Kalau tak sebut, kita akan angkat setiap kali perlawanan menang kalah. Tidak ada seri punya cerita kecuali soalan sebut Okay, so bila habis game pertama ini, mungkin tak perlawanan ini berhenti? Akhir. Tak kan, sebab ada menang 2 kali lagi, baru main sekali aja kan. So kita kena main set 2. Okay, bila main set 2, mungkin juga Rashid menang, mungkin juga Rudy menang. Rashid menang, saya tak boleh berbuat sorry. Okay, Rudy menang. Okay. So, cikgu nak tanya, untuk yang pertama ini, maksudnya apa? Rashid menang, Rashid menang. Game boleh berakhir lah. Boleh. Boleh sebab sudah ada seorang pemain yang akan berakhir di sini sebab sudah ada seorang pemain menang 2 set iaitu Rashid. Okay?
Rashid telah menang. Okey, untuk yang kedua, perlu main lagi tak? Perlu. So kita perlu, sorry ya, cikgu tulis terlalu tekan. So ini Rashid Okay, so cikgu perlu ada set ketiga untuk geng ini. So sekali lagi, mungkin Rashid menang, mungkin Rudy menang. Okay, so kita nanti sambung balik ya. Okay, kita pergi kepada yang bawah ini. Set pertama Rudy menang, set kedua Rashid menang. Perlu main lagi? Perlu. Perlu. Okay, Rashid, Rudy. Okay, yang keempat ini perlu main lagi? Tak. Tak. Okay, dan siapa menang? Rudy. Rudy. Okay. Beza yang pertama dengan keempat ialah, okay, dua-dua itu memang berhenti bila habis 2 set. Tapi pemenang dia lain Atas itu ialah Rashid menang, bawah itu ialah Rudy menang. Boleh So kita pergi kepada set ketiga. Yang ada set ketiga punya inilah. Ini maksudnya apa? Pertama ini maksudnya Rashid menang kali pertama, Rudy menang kali kedua, Rashid menang kali ketiga. Game boleh berakhir? Boleh. Boleh. Dengan siapa menang? Rashid. Rashid yang menang. Okey. So akhirlah tak payah sambung. Okey, yang bawah ini. Okey, mula-mula Rashid menang, lepas tu Rudy menang, lepas tu Rudy menang. So game boleh berakhir? Boleh. Boleh. Dengan siapa menang? Rudy. Rudy menang. Okey, pergi yang bawah. Okey. Rashid. Rudy menang. Okey, Rashid menang. Game boleh berakhir kan? Boleh. Okey, yang ini satu lagi? Rudy. Rudy menang. So itu sebabnya badminton punya game macam mana main 3 set saja sudah ada pemenang. Sebab dia punya syarat ialah seorang pemain menang 2 set, geng itu akan berhenti. Okay. So kepalang kalian dia sentiasa sama lah ya. 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5. Boleh? Okay, lepas tu soalan tanya apa? Okey, cari perlawanan tersebut akan berakhir dengan hanya 2 set. Yang mana? Kita ada, kejap kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana satu ialah soalan A punya. Dia akan berakhir dengan hanya 2 set. 1 dengan 6. 1 dengan 6. Kamu kira sendiri boleh? Okey, B, Rashid akan menang perlawanan tersebut setelah bermain 3 set. Nombor 2, nombor 4. 4. 1 boleh tak? Tak boleh sebab dia kata dia mesti menang talan selepas main 3 set. So pertama itu walaupun Rashid menang juga, tapi dia menang dalam 2 set. So tak diterima jugalah. Boleh Okey, C, Rudy menang selepas main dalam 3 set perlawanan. 3 dengan 5. 3 dengan 5. Okey, ada apa lagi nak tanya? Untuk soalan 7 ini. Kamu kira sendiri ya, itu bukan jawapan dia. Jawapan tadi cikgu sudah bagi. Ini ialah 13/25. B ialah 36/125. C ialah 24/125. Ada apa lagi nak tanya tentang soalan 7? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu akan balik kepada berapa istilah yang cikgu tak habis terangkan. Okey? Tapi sebenarnya kita tak berapa nampak kegunaan dia. Yang cikgu nampak keluar dalam exam soalan ini pun uji istilah aja. Okay? Sebagai pengetahuan sajalah. Okay? Okay. 2 peristiwa, cikgu terang ini dulu. 2 peristiwa itu kita akan namakan dia sebagai peristiwa saling eksklusif.
Itu maksudnya peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Sebenarnya yang bila kamu lukis gambar raja pokok, bila kamu lukis gambar raja pokok, yang tak kisahlah ada berapa cabang kamu lukis, yang ini dengan ini, itulah yang bermaksudnya peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Kamu tengok gambar raja pokok yang kita pernah lukis. Yang kita lukis tadilah, mana? Jauh nak pergi kejap, cikgu spray kejap. Kalau tidak nanti awak pening. Okay. Gambar raja pokok kita, kejap mana dia? Contohnya ini ya. Kejap. Contohnya kalau kamu tengok yang tadi soalan 3 ini. Soalan 3 ini, yang Pak Hari dipilih jadi pengawas dan tak dijadi pengawas. Yang cikgu lukis atas ini, ialah Pak Hari dipilih jadi pengawas. Yang bawah ini ialah Pak Hari tidak dipilih jadi pengawas. So dua benda ini ialah benda yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Kalau dia dipilih, dia tak mungkin tak dipilih lah. Apa maksudnya? Peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Sebenarnya setiap gambar raja pokok yang kamu lukis tadi, ini, Raihan itu tadi apa ceritanya? Raihan layak masuk peringkat akhir, Raihan tak layak masuk peringkat akhir. Dua peristiwa ini, iaitu satu layak masuk peringkat akhir, satu lagi tidak layak masuk peringkat akhir. Mereka ini ialah peristiwa saling eksklusif. Yang ini, pasukan A, bila pasukan A berlawan dengan pasukan B, dua cabang kita, satu ialah menang, satu ialah kalah. Pasukan A menang pasukan B, pasukan A kalah dengan pasukan B. Dua peristiwa ini ialah peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Kalau kali ini dia menang, dia mesti menang. Tak boleh habis pertandingan menang ke kalah. Cikgu menang dan kalah. Tak mungkin berlaku serentak. Jawapan kamu menang, kalah. Tak mungkin cikgu menang dan kalah. So dua peristiwa ini ialah peristiwa saling eksklusif. Boleh Dan dia cakap di sini, kepala kalian dua peristiwa ini berlaku, akan awak jumlahkan dua perkara benda ini sajalah kalau dia saling eksklusif. Lepas tu bawah ada satu lagi. Ini semua istilah, cikgu pun tak tahu nanti exam dia nak uji apa. A dan B ialah peristiwa habisan jika bilangan dia sama. Itu maksudnya apa? Bila kamu totalkan dua ini, jumlah dia ialah satu, maka dua ini ialah peristiwa habisan. Maksudnya tidak ada kemungkinan ketiga. Mungkin di sini kita tak nampak. Contoh soalan yang pem-pem punya. Contohnya ini. Contohnya ini. Soalan 2 lah, warna kurang sikit. Contohnya soalan 2 ini. Jadual menunjukkan bilangan kad warna dalam satu kotak. Dua keping kad diambil secara rawat. So bila kita cerita kad pertama, so kita mungkin tapak kuning, mungkin tapak hijau, mungkin tapak biru. Kalau saya kad pertama kalau saya tapak kuning, saya tak mungkin tapak hijau lah. Itu maksudnya mereka adalah peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Kad pertama saya kalau kuning-kuning lah. Kamu tak mungkin bila keluar kad pertama cikgu kata, apa warna dia? Kuning hijau. Ataupun kuning hijau biru cikgu, 3 in 1. Tak boleh. Dia sama ada kuning ataupun hijau ataupun biru. Dia tak boleh berlaku serentak. So bila kamu, dia ialah jenis yang tak boleh berlaku serentak. Kepala kalian, dia memang kamu bayang jumlahkan saja. Lepas tu, kalau jumlah ini ialah satu, kita akan kata yang ini ialah peristiwa habisan. Kita sudah ceritakan semua peristiwa yang ada bila saya ambil kad pertama. Dia istilah aja. Boleh ya? Lepas tu kita sambung lagi. Ayat saya yang keempat ni, begitu juga jika lebih daripada dua peristiwa ialah saling eksklusif. Maksudnya sekarang, tadi cikgu katakan,
cikgu kata kepalang kalian K, okay? Kepalang kalian K ataupun H sama dengan kepalang kalian K tanpa kepalang kalian H. Kalau sekarang cikgu tambah lagi satu peristiwa, ini pun kamu tambah aja lah. Itu saja. Syaratnya mereka mesti tidak boleh berlaku bersama. So, awak boleh tambah saja kepalang kalian dia. Macam cikgu nak buat contoh. Okey. Mungkin contoh macam ini. Okey, katakan cikgu ada 5 sin 2 sebab kurang sikit orang. Okey, 5 sin 2. Okey, lelaki, perempuan. 5 sin 2 ada di dalam ini, lelaki berapa orang? Tak ada orang dalam ni. Cikgu cincang letaklah mereka 20 orang. Katakan lelaki mereka 12 orang, perempuan 8 orang 5 sin 2 Okey, dalam ini kalau cikgu nak tengok 5 sin 2 juga, tapi saya nak tengok macam cikgu nak tulis lelaki, perempuan. Okey, lepas tu cikgu nak tengok pengawas mereka. Okey. Pengawas mereka 5 sin 2 juga. Okey, didapati pengawas ada 5 orang. Bukan pengawas ada 15 orang. Okey, contoh ni semua cerita 5 sin 2 Kalau cikgu kaji dari segi lelaki perempuan, 12 lelaki, 8 perempuan. Kalau cikgu tengok dari segi pengawas, dia ada 5 pengawas, 15 bukan pengawas. Okey, soalan saya, kalau sekarang cikgu nak cari kepalang kalian, yang mana satu ialah eksklusif punya? Eksklusif. Lelaki, perempuan, saling eksklusif. Kepalang kalian lelaki, kepalang kalian perempuan, kepalang kalian pengawas, kepalang kalian bukan pengawas. Yang mana dengan mana ialah saling eksklusif. Maksudnya kalau sudah berlaku dia, yang satu lagi tak mungkin berlaku. Pengawas. Pengawas dengan siapa? Dengan yang mana satu? Lelaki. Lelaki. Okey. Kejap. Okey. Kamu kata kepalang kalian pengawas dan kepalang kalian lelaki. Dia tak mungkin berlaku pada masa yang sama. Maksudnya pengawas tak ada lelaki. Pengawas boleh berlaku lelaki dah. Boleh kan? So, benda ni boleh berlaku bersama kan? Pada masa yang sama dia ialah pengawas, pada masa yang sama dia juga lelaki. Betul tak? So, yang mana ialah saling eksklusif? Lelaki perempuan. Okey. Grup pertama ialah lelaki perempuan. Kalau dia lelaki, dia tak mungkin perempuan. Kalau dia perempuan, dia tak mungkin lelaki. So, tak boleh berlaku pada masa yang sama. Boleh? Ada lagi tak? Yang tak boleh berlaku pada masa yang sama. Bukan pengawas. Pengawas dan bukan pengawas. Dia pengawas lah. Dia bukan pengawas. Mana ada tengah-tengah dia? Boleh? So, peristiwa lelaki dan peristiwa ialah perempuan itu ialah tidak boleh berlaku serentak. So, mereka ialah peristiwa saling eksklusif. Pengawas dengan bukan pengawas pun saling eksklusif. Sebab mereka tak boleh berlaku bersama. Okey. Tapi sekarang, katakan jantina ada 2. Okey, bangsa. Tapi kamu semua satu bangsa. Okey, tak apalah, satu kelas baru. Ini sekolah kita tak sesuai jadi contoh sebab bangsa sikit aja. Okey. Katakan Manjung. Okey. Daerah Manjung. Okey. Sikit saja orang. Melayu 1000 orang. Okey. Cina 500 orang. Kaum India katakan 400 orang. Nanti kita boleh carilah kan. Kalau saya pilih seorang daripada penduduk Mancung, kepalang kalian Melayu, kepalang kalian dia ialah Cina, kepalang kalian dia ialah India. Okey, sekarang benda ini saling eksklusif tak?
Kepalang kalian Melayu, kepalang kalian Cina, kepalang kalian India. Saling eksklusif tak? Maksudnya kalau dia Melayu, dia tak mungkin Cina. Kalau dia Cina, dia tak mungkin Melayu. Ada tak sesiapa di antara kamu bila tulis bangsa kamu ataupun kaum kamu, hari ini tulis Melayu, besok tulis Cina? Faham. Tak, maksud saya, mungkin tak ada seorang, dia boleh cakap dia bangsa Melayu, dia juga cakap dia bangsa Cina. Campuran. Kalau campuran, cikgu tanya kamu, katakan, seorang Melayu kahwin dengan seorang Cina. Okey, siapa lelaki, siapa perempuan? Okey, seorang lelaki Melayu kahwin dengan seorang perempuan Cina. Anak dia bangsa apa? Melayu. Melayu. Dia tak boleh cakap dia bangsa Cina, hari ini cakap bangsa Cina, besok bangsa Melayu. Dalam secara rasmi, dia akan kata dia bangsa Melayu. So, benda ni boleh berlaku serentak tak? Tak boleh. Tak boleh. So, tiga ini kita panggil dia sebagai peristiwa saling eksklusif. Boleh? Okey, kita kira kejap. Katakan inilah data sebenar, walaupun pasti salah punya. Okey, cikgu nak tanya, kepalang kalian tapak Melayu ialah berapa? 1000 per 1000 per 1900. Okey, kalau Cina 500 per 1900. Kalau India 400 per okey, boleh ya? Boleh ya? Okey, sekarang kalau cikgu tanya, cari kepalang kalian, kalau cikgu ambil seorang penduduk daripada daerah Manjung. Cari kepalang kalian penduduk itu ialah Melayu atau Cina. Macam cikgu buat? Cikgu kena tulis bawah. Okey. Boleh. Kepalang kalian saya tapak Melayu atau Cina. Kira berapa? Jika seorang penduduk diambil secara rawat daripada daerah Manjung, ikut data ini, apakah kepalang kalian penduduk yang saya tapak itu ialah Melayu ataupun Cina? Atas berapa? 1000 tambah 500. So atas ialah 1500, bawah ialah 1900. Kalau kamu tengok ini, dia jawapan sebenarnya sama dengan 1000 per 1900 tambah 500 per 1900. Sama je kan? Nah, itulah masuk ayat ini. Masuk ayat atas ini. Okey. Lepas tu apa maksudnya peristiwa habisan? Ialah bila saya jumlahkan nilai dia sama dengan, kalau dari segi kepalang kalian cikgu akan kata nilai dia sama dengan 1. Kalau dari segi sini dia pakai simbol bilangan. Maksudnya bilangan dia sama dengan jumlah penduduk. Macam sekarang kita dapat bilangan Melayu atau Cina ialah 1500. Bilangan semua orang ialah 1900. So adakah Melayu dan Cina itu merupakan peristiwa habisan? Tak. Tak, sebab dia tak cukup. Ada 400 orang missing lagi. Kalau dari segi kepalang kalian ada lagi 400 per 1900 itu missing. So dia bukan peristiwa habisan. Dia akan jadi peristiwa habisan kalau sekarang cikgu cakap Melayu atau Cina atau India. Bila saya jumlahkan mereka, total ini ialah 1. Kalau saya jumlahkan ini, dia sama dengan jumlah sampel saya. Itu maksud dia je lah. Dan yang maksudnya lah kalau 3 peristiwa lah, tapi kita cerita serupa. Itu maksudnya. Tapi kamu jangan tanya saya soalan nak uji apa sebab cikgu pernah tengok sekali soalan ini, tapi dia uji gambar raja pokok. Dia kata A dan B peristiwa, dia cerita macam mana? Oh, dia buat macam ini.
Kalau tak silap saya, tak apa-apa ingat untuk soalan. Dia uji macam ini. Okay. Dia lukis ini. Ini A, ini B. Okay. Ini X. Okay. Dia kata A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Nyatakan nilai X. Itu saja soalan dia. So kalau kita tahu A dan B ialah peristiwa saling eksklusif, maksudnya benda yang tak boleh laku bersama. Bila benda yang tak boleh laku bersama dalam set, mungkin tak mereka sentuh petindih? Tak mungkin. Tak mungkin. So apakah nilai X? Kosong. Kosong. Itu saja soalan uji tu. Dia sebenarnya uji ini adalah awak tahu ke apa maksudnya peristiwa saling eksklusif. Kalau kamu tahu benda yang tak boleh laku bersama, maka kamu tahulah dua set itu tak mungkin bertindih. So tempat bertindih sana bilangan dia mesti kosong. Itu saja. Pernah cikgu nampak sekali. Okay? Okay. Satu lagi istilah pula, peristiwa tak bersandar. Maksudnya pula ialah kejadian satu peristiwa tidak memberi kesan kepada kepalang kalian terjadinya peristiwa yang satu lagi. Okay? Sebenarnya dia maksudnya ialah ini. Kita punya gambar raja pokok. Mana gambar raja pokok kita? Sini suatu contoh yang tak berdampak je lah. Okay. Maksudnya ialah ini. Macam nak cakap ini dengan ini. Dua ini. Mereka ialah peristiwa tak bersandar. Maksudnya, ini cerita apa? Okay. Pasukan A lawan dengan B. Dia menang ke dia kalah tidak memberi kesan kepada bila dia berlawan dengan pasukan C. Maksud kamu tadi katalah, cikgu ini 1/3 ini perlu ubah tak? Ini tak payah ubah. Sebab mereka sebenarnya dua gen yang berbeza. Satu dia lawan dengan B, satu dia lawan dengan C. So dia tidak memberi kesan. Walaupun kita tahulah dalam keadaan sebenar cikgu beri kesan. Waktu dia lawan dengan B dia sudah letih. So bila lawan dengan C dia tak cukup tenaga main. Ataupun cikgu waktu dia main dengan B dia menang. So semangat mereka tinggi. So bila lawan dengan C mereka sangat bersemangat. Itu sebabnya peluang menang bertambah. Itu sebenarlah. Tapi kalau kita abaikan semua psikologi punya kesan, A lawan dengan B dengan A lawan dengan C, sebenarnya mereka tidak efek antara satu sama lain. Okay? Contohnya pemain badminton kita lah. Okay? Pemain badminton sekarang siapa? Yang lama punya tahulah, yang baru punya cikgu tak. Katakan Lee Chong Wei lah. Lee Chong Wei kan dulu main dengan Lin Dang, musuh tetap dia. Satu lagi Anderson. Okay. So bila dia berlawan dengan Lin Dang, satu kepalang kalian. Bila dia lawan dengan Anderson, satu kepalang kalian. Mereka sebenarnya tidak memberi kesan. Hari ini dia lawan dengan Lin Dang, menang kalah tidak akan mempengaruhi esok bila dia berlawan dengan orang lain. Itu maksudnya lah. Okay. Dari segi gambar raja pokok kita nampak hubungan macam ini. Saling eksklusif atas bawah. Okay. Peristiwa tak bersandar hubungan macam yang cikgu pula itu. Generasi pertama, generasi kedua. So kalau kamu tengok, dua nilai itu kita selalu buat darah. Itu saja. Apa kegunaan saya pun tak tahu. Tapi itu istilah yang kamu kena tahu. Okay. Boleh Sebab cikgu so far nampak soalan saling eksklusif. Bersandar punya cikgu tak nampak lagi. Okay, satu lagi ialah ini. Kepalang kalian bagi dua peristiwa. Ini ialah secara umum lah. Secara umum, cikgu nak bagi contoh macam mana. Sebenarnya cikgu tidak tahu benda ini macam mana nak diuji dalam exam. Sebab ini dia pergi kepada konsep. Soalan konsep cikgu memang tak tahu apa bentuk soalan nak diuji. Ini macam mana? Ini macam tadi. 5 sin 2. Okay, lelaki 10 orang, perempuan 20 orang. Lepas itu pengawas
5 orang, bukan pengawas 15 orang. Okey, soalan saya cari kepalang kalian, cari kepalang kalian pengawas lelaki. Cari pengawas lelaki. Maksudnya dua saya nak lah. Satu ialah pengawas, satu ialah lelaki. Dan dia kesatuan, maksudnya cikgu nak dua-dua. Dia sama ada, dia ialah pengawas dan dia juga lelaki. So kalau nak cari kepalang kalian dia, cikgu perlu tahu kepalang kalian pengawas berapa orang, tambah kepalang kalian lelaki berapa orang, tolak kepalang kalian lelaki tolak, apa saya nak cakap kepalang kalian pengawas tambah kepalang kalian lelaki, kemudian cikgu kena tolak yang petindih punya. Susah nak terangkan yang ada petindihan punya. Sebab kalau cikgu ambil saja pengawas, kalau cikgu setakat buat ini, mesti lebih orang. Sebab dalam pengawas sana mungkin ada perempuan. So cikgu kena tolak yang lebih punya. Tapi korang cerita macam ni, cikgu susah nak sangat terangkan. Dia macam inilah. Maksudnya kalau kepalang kalian dua peristiwa, apa yang dia minta itu, yang petindih itu kamu kena tolak. Itu cerita dia. Ini atau, kesatuan ialah atau. Ini maksudnya dan. Kepalang kalian, cikgu salah cakap. Kepalang kalian pengawas atau lelaki. Kesatuan dalam bahasa, simbol kesatuan ini kalau bahasa cakap kita ialah atau. Persilangan ini, bahasa cakap kita ialah dan. Mungkin cikgu boleh kira untuk kamu. Tapi laporan ini, macam ni. Katakanlah keadaan sebenar ialah dalam pengawas ini dua ialah perempuan, tiga ialah lelaki Katakan dua ialah perempuan, tiga ialah lelaki. So bila saya nak kira ini, saya cari kepalang kalian pengawas, iaitu 5 per 20 orang, tambah kepalang kalian lelaki 10 per 20 orang, dan lepas tu cikgu kena tolak apa? Tolak ini, pengawas dan lelaki. Maksudnya 3 ni, 3 per 20. Jawapan saya ialah berapa? Jawapan saya ialah 12 per 20. Boleh? Pengawas atau lelaki. Maksudnya kita ada 10 orang lelaki, 10 orang lelaki dan tambah lagi 2 perempuan ni. Ini yang dapat nilai ini. Mana nilai dia? Kiraan saya di mana? 12 per 20 ini. Susah sikit nak faham Tapi itu istilah ajalah. Bagi saya benda ini tak penting. Yang pentingnya ialah kamu boleh kira kepalang kalian dia. Sebab soalan konsep memang cikgu tidak tahu macam mana bentuk soalan dia. So kamu hafal saja. Bagi saya hafal ni aja. Apa maksudnya peristiwa saling eksklusif? Apa maksudnya peristiwa tak bersandar? Kalau soalan konsep keluar, pandai-pandailah kamu teka apa yang dia nak cakap. Sebab bentuk soalan tentang soalan konsep sangat kurang. Cikgu nak cakap pun tak boleh. So itu saja untuk kepalang kalian. Cikgu stop record.